Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Ya Allah, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebaikan, dan kami memohon perlindungan dengan Engkau, Ya Allah, daripada melakukan sebarang keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin amin ya rabbal alamin.
Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Terlebih dahulu saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama di tahun 2022 ini. Syabas, tahniah saya sampaikan kepada semua pihak yang telah menunjukkan semangat yang jitu dan kerjasama yang padu sehingga menjayakan Majlis Penangguhan Karnival Bakat dan Inovasi Prasekolah Peringkat Daerah Baram pada tahun 2022 ini. Pejabat Pendidikan Daerah Baram telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan Karnival Prasekolah Peringkat Daerah bagi membantu dan memberi peluang kepada guru, pembantu pengurusan murid, PPM, dan murid-murid prasekolah menyerahkan bakat dan potensi dan seterusnya mewakili daerah ke peringkat yang lebih tinggi. Selaras dengan matlamat pendidikan prasekolah yang bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh dalam aspek JERIS, yaitu jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial, melalui persekitaran yang selamat, menyuburkan, serta aktiviti yang menyeronokkan. Bagi tahun 2022, unit prasekolah dan rendah di sektor pengurusan sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Baram memberi fokus kepada acara-acara yang akan dipertandingkan dalam Sarawak Preschool Kids Got Talent yang dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Selain mengekalkan acara tahun lepas dan acara tambahan lain juga dipersetujui bersama. Objektif penganjuran Karnival Prasekolah adalah untuk membantu dan memberi peluang kepada murid seawal usia 4 hingga 6 tahun untuk menyerlahkan bakat dan potensi mereka serta mengalahkan mereka berinteraksi melalui hubungan interpersonal. Karnival ini perlu diadakan sebagai bahan bukti kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan awal sebelum memasuki tahun 1 dan perlu diadakan untuk menghargai kebolehan, bakat, dan kemahiran generasi baru yang mempunyai potensi berbeza-beza yang perlu dibimbing ke arah kecemerlangan. Kita melihat kepada matlamat utama program ini diadakan. Ianya bertujuan meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid semasa menjalankan aktiviti selaras dengan aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Menghargai dan menampilkan bakat istimewa dan potensi dalam pelbagai aspek perkembangan JERIS, yaitu jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial dalam kalangan murid-murid prasekolah. Mengalahkan dan memperkembangkan daya kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid-murid prasekolah dengan kerjasama guru, PPM waris, pihak sekolah dan komuniti luar. Ianya juga memberi pengalaman musikal, kesedaran estetika dan memupuk budaya disiplin dalam kalangan murid. Dan yang kelima, meningkatkan kreativiti guru serta PPM dalam mencipta inovasi baru dalam PDPC, menu makanan sihat dan keceriaan di kelas prasekolah. Istimewa tahun ini, selain pertandingan yang melibatkan murid-murid prasekolah, guru-guru prasekolah dan pembantu pengurusan murid PPM, Karnival kali ini memperkenalkan acara baru, iaitu Bakat Karyonika yang melibatkan murid-murid prasekolah yang asli daripada suku kaum Penan dengan kerjasama unit sekolah jenis khas sektor pengurusan sekolah. Program seumpama ini dapat membantu mewujudkan pemufakatan kerjasama dan hubungan baik di antara guru, PPM, murid-murid, ibu bapa dan komuniti dalam dan luar sekolah.
Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran berfikir dalam memperluas pengalaman yang lebih bermakna kepada pembentukan pribadi murid-murid prasekolah, guru-guru, dan pembantu pengurusan murid PPM. Prasekolah selain menarik minat murid-murid suku Penan untuk hadir ke sekolah selaras dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 di bawah inisiatif #57, transformasi pendidikan orang asli dan pribumi dilaksanakan bagi memastikan equity, iaitu kesamarataan akses pendidikan murid orang asli dan pribumi, seiring dengan pendidikan arus perdana dapat direalisasikan dengan kesungguhan dan komitmen semua pihak. Akhir kata, saya ingin merakamkan sekalung terima kasih atas pengorbanan dan usaha guru-guru dan PPM sekolah, prasekolah serta pentadbir sekolah kerana berjaya menghantar wakil-wakil untuk menyertai karnival bakat dan inovasi prasekolah. Secara keseluruhannya, terdapat 53 buah sekolah terlibat secara langsung dalam karnival ini dan kami telah menerima 103 penyertaan dalam semua acara yang dipertandingkan. Seiring dengan slogan Giving My Best, ayo guru-guru dan PPM prasekolah di daerah Baram agar sentiasa bergerak senada dan sehati dalam memberikan yang terbaik untuk generasi muda. Semoga guru-guru dan PPM prasekolah di daerah Baram sentiasa mengutamakan perubahan yang positif dari segi pemikiran serta tindakan untuk kemajuan pendidikan di daerah Baram. Sekian, terima kasih. Kategori murid bercerita bahasa Melayu. Tempat ketiga, Nahib Johan. Johan. Pada zaman dahulu, ayam dan elang bersahabat baik. Pada suatu hari, Kategori murid bercerita bahasa English. Johan. tell a story named The Racing. Buster the Bus and Harry the Tractor. It looks like they are about to have a race. Kategori murid nyanyian solo bahasa Melayu. Tempat ketiga, Nahib Johan. Johan. Kategori murid nyanyian solo bahasa Iban. Johan. Kategori murid tarian senam tari sehat. Tempat ketiga, Nahib Johan.
Johan, I've been reading books of old, the legends and the myths. kategori murid, bakat terbuka. Tempat ketiga, Nahib Johan. Johan, kategori murid, bakat penang. Tempat ketiga, Nahib Johan. Johan, kategori murid, pengacaraan celik. Tempat ketiga, Nahib Johan. Johan, Sandwich ayam panggang. Bahannya untuk kita buat sandwich ialah kategori PPM, Bina Ipra Sekolah. Tempat ketiga, Nahib Johan. Johan, kategori PPM, keceriaan sudut. Tempat ketiga, Nahib Johan. Johan, kategori PPM, menu sehat. Tempat ketiga, Nahib Johan. Johan, kategori guru, inovasi bahan bantu mengajar BBM. Johan, Gunakan ialah Tak selamat sentuh dekat sini. Sama macam orang lain. Kalau orang sentuh kamu, kamu patut tolong kamu bunyi. Bunyi. Okey, kita nak dekat-dekat sikit. Yang pertama kawasan dada. kategori guru, kreativiti pengajaran dan pembelajaran PDPC. Johan,
guru. Multimedia kembali ke sekolah. Nahib Johan. Johan. Kategori guru. Kuis tulisan prasekolah. Tempat ketiga. Nahib Johan. Johan. Kategori khas. Video promosi prasekolah. Tempat ketiga. Nahib Johan. Untuk bersekolah, kelas prasekolah adalah terbuka kepada semua warga negara. Anak-anak untuk kelas prasekolah adalah tiada iuran pendaftaran dikhususkan. Makanan serta apa yang paling penting adalah kaedah pembelajaran yang dilaksanakan di kelas prasekolah adalah berbentuk belajar sambil bermain. Johan. Saya Puan Nisa, direktur sekolah. Hai, saya Cikgu Yuliana, Cikgu Prasekolah SK Sri Mutiara. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Bangau Menipu Ikan. Cerita rakyat, cerita teladan. Kisah Bangau menipu ikan. Mari semua ambil pengajaran. Untuk panduan setah panduman. Di tepi sebuah hutan terdapat sebuah kolam. Airnya sudah hampir kering. Semua ikan berasa susah hati. Air di kolam ini sudah hampir kering. Nanti kita akan mati, kata salah seekor ikan. Pada satu hari datanglah seekor burung bangau. Bangau itu berpura-pura mahu menolong ikan. Kamu semua boleh berpindah ke kolam lain. Kolam itu tidak kering.
Kata bangau, semua ikan berfikir terjenak. Betul juga kata kamu itu bangau. Tetapi bagaimana kami mahu berpindah ke sana? Kamu semua jangan risau. Saya akan membantu kamu semua untuk berpindah. Ikan pun berpindah dengan pertolongan bangau. Seekor demi seekor dibawanya pergi. Malamnya mereka semua ditipu. Mereka sungguh menyadari makanan bangau. Kemudian di benang besi ketam. Tiba-tiba ketam terkejut apabila melihat tolang ikan. Dia sudah tahu bahawa bangau itu penipu. Aku mesti cari helah ni untuk lain daripada bangau. Nanti dia memakan aku pula. Bisik ketam. Ketam segera menyekak leher bangau. Akhirnya matilah bangau itu. Itulah kesudahan cerita bangau menipu ikan. Pengajaran dari cerita ini, jangan sekali-kali kita berjahat. Kerana perbuatan jahat akan dibalas buruk dari Tuhan. Terima kasih.